Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan kurnianya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga pertemuan dan kuliah pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan beralih kepada hukuman had yang seterusnya, iaitu hukuman had rompakan ataupun hirabah. Bahasa Arab dipanggil hirabah, iaitu rompakan. Salah satu daripada 7 hukuman hudud ataupun jenayah yang dikenakan hukuman hudud. Takrif kepada rompakan ataupun hirabah dalam istilah syarak membawa maksud serangan bertujuan merampas harta, membunuh atau menakutkan dengan cara terang-terangan. Serangan bertujuan merampas harta, membunuh atau menakutkan dengan cara terang-terangan, angkuh dan menggunakan kekuatan di kawasan yang terpencil daripada bantuan. Ia dilakukan oleh mukallaf yang tertakluk kepada undang-undang, termasuk ahli zimmi dan orang yang murtad. Itu yang dimaksudkan dengan hirabah atau perompakan. Baik. Huraian daripada takrif ini menggunakan kekuatan. Di sini menunjukkan sekiranya jenayah yang dilakukan tersebut dibuat atas dasar kelalaian
seterusnya melarikan diri atau bergantung kepada kelemahan mangsa, jenayah tersebut tidak dikategorikan sebagai hirabah, tetapi dikategorikan sebagai rampasan dan seumpamanya yang mempunyai hukum yang khusus, yakni menggunakan kekuatan. Kalau kita lihat kepada mencuri umpamanya, dia tidak menggunakan kekuatan. Mencuri dia tidak menggunakan kekuatan, dilakukan dengan cara yang sembunyi, sembunyi, orang tak tahu. Adapun dalam rompakan, kebiasaannya menggunakan kekuatan, menggunakan senjata, sebab dia lakukan dengan cara yang terang-terang. Maka dah tentulah dia juga nak mempertahankan diri dia, dia juga nak menyelamatkan diri dia, maka dia kena ada senjata, menggunakan kekuatan untuk menjayakan dia punya misi rompakannya lah. Kalau tidak, tidak begitulah kan, maknanya itu menggunakan kekuatan. Kemudian mukallaf yang tertakluk kepada undang-undang, yakni mengenepikan kafir harbi. Oleh itu kafir harbi tidak termasuk dalam kategori ini walaupun dia membunuh dan merompak. Dia sebenarnya boleh dibunuh dalam apa jua keadaan sekalipun lah. Kafir harbi ni tuan-tuan, dia tak termasuk dalam undang-undang. Itu sebab dalam Islam, orang kafir harbi boleh dibunuh, kemudian hartanya boleh dirampas. Kalau merompak ataupun merampas harta kafir harbi, maka ia tidak dikira sebagai suatu dosa dan kesalahan. Itu sebab dalam kes umpamanya peperangan Badar berlaku, asal sebelum berlakunya peperangan Badar, di mana Rasulullah SAW telah mengarahkan sahabat untuk menyekat kafilah perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan untuk merampas harta yang dibawa oleh mereka sebagai balasan daripada rampasan harta yang dilakukan terhadap umat Islam di Mekah Al-Mukarramah, di mana orang-orang muhajirin yang meninggalkan harta di Mekah telah pun dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka sebagai gantinya, maka dirampas semula harta orang-orang kafir Quraisy, iaitu kafilah perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan. Tapi walau macam mana pun mereka terlepas. Kemudian lepas pada itu mereka melancarkan serangan terhadap umat Islam. Jadi boleh merompak, merampas harta kafir harbi. Kafir harbi ini dianggap sebagai orang kafir yang mana boleh dibunuh dan hartanya boleh dirampas. Kafir harbi ini makna kafir yang menolak ataupun yang memusuhi Islam. Kafir harbi ialah kafir yang memusuhi Islam, yang menentang Islam, yang memerangi Islam, dipanggil kafir harbi. Adapun kafir zimmi ialah orang kafir yang berada dalam sebuah negara Islam yang tidak memusuhi Islam. Orang kafir yang tidak memusuhi Islam dipanggil kafir zimmi, dan kafir zimmi ini tak boleh dianiayai ataupun dizalimi, dibunuh dan sebagainya, dan harta mereka tak boleh dirampas. Baik. Kemudian jenayah ini boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Dalam bahasa Arab, pelaku jenayah ini iaitu perompak dinamakan sebagai qita'ul tariq, yang bermaksud pemutus jalan. Mereka dinamakan sedemikian kerana orang ramai terpaksa mengelak melalui jalan tersebut, seolah mereka ini benar-benar memutuskan jalan. Qita'ut tariq maknanya pemutus jalan, makna ada orang yang
menyekat orang untuk nak merompak, nak merompak di jalan lah, di zaman dahulu lah. Zaman sekarang ni dia rompak bank, rompak rumah. Orang dulu dia rompak di tengah jalan, orang musafir lalu ya, kan, ditahan dan dirampas harta dia. Baik, pelaku jenayah rompakan dibahagikan kepada 4 kategori. Pertama, penjenayah yang membunuh dan merompak harta. Membunuh pun dibuat, merompak pun dibuat. Satu. Yang kedua, penjenayah yang membunuh sahaja dan tidak merompak harta. Kan, dia pergi nak merompak tapi gagal, dia terpaksa membunuh, maka dikira sebagai penjenayah yang membunuh sahaja dan tidak merompak harta. Harta tak dapat. Yang ketiga, penjenayah yang merompak dan tidak mengancam nyawa. Penjenayah yang merompak dan tidak mengancam nyawa maknanya yang apa tu? Dia merompak tapi dia tidak membunuh. Dia merompak tapi dia tak buat, maknanya dia tidak membunuh. 3. Dan yang keempat, penjenayah yang menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa atau merompak harta. Maknanya yang menakut-nakutkan orang, ataupun mungkin kan, dia nak merompak tapi tak dapat hasil rompakan. Tak dapat hasil rompakan. Membunuh pun tidak. Ini yang keempat. Ini adalah 4 kategori pelaku jenayah hirabah. Jenayah yang paling berat antara kategori ini ialah mereka yang membunuh dan merompak. Yang paling berat, yang nombor 1 lah. Merompak pun dia, membunuh pun dia. Sementara yang paling ringan ialah mereka yang sekarang menakut-nakutkan tanpa mengancam nyawa atau harta. Hukuman bagi jenayah yang dilakukan ini berbeza mengikut jenayah yang dilakukan. Jadi 4 kategori ini hukumannya tak sama. Hukumannya tak sama. Ini kita akan lihat nantilah. Baik. Hukuman bagi setiap kesalahan. Yang pertama, mereka yang membunuh dan merompak akan dihukum bunuh dan kemudian disalib selama 3 hari di tempat yang tinggi seperti kayu atau sebagainya. Hukuman demikian dikenakan sebagai memberi pengajaran kepada orang ramai, di samping memperlihatkan nasib mereka kepada orang ramai. Walau bagaimanapun, mereka hanya akan disalib selepas dimandi, dikafan dan disembahyangkan. Maknanya dibunuh dulu, kemudian dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, kemudian disalib di atas tiang lah, kayu. Ini kerana walaupun mereka melakukan jenayah, namun tidak bermakna mereka terkeluar daripada Islam. Penjenayah ni tuan-tuan, dia masih Islam. Kalau orang Islam lah, dia tidak terkeluar daripada Islam. Walaupun dia membunuh, walaupun dia merompak, walaupun dia mencuri, dia berzina, dia buat apa pun jenayah tuan-tuan, kecuali murtad saja. Kecuali murtad saja. Tapi yang lain, apapun kesalahan, dosa, jenayah yang dibuat, dia masih tertakluk sebagai seorang Islam. Kalau dia seorang Islam, kan? Itu sebab dalam konteks bila mana Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu dia berzina, kemudian dihukum rejam sampai mati. Apa tu? Rasulullah menyembahyangkan jenazah dia. Sampai Sayyidina Umar pun rasa pelik pasal apa Nabi menyembahyangkan jenazah seorang penzina. Namun begitu Nabi menjawab, taubat Ma'iz bin Malik itu menyamai 70 orang munafik yang bertaubat di Madinah. Dia punya taubat itu tuan-tuan, orang apa itu Ma'iz bin Malik dia bertaubat, taubatnya begitu, maknanya dianggap sebagai taubatnya besar, menyamai 70 orang penduduk di Madinah ataupun orang munafik yang bertaubat di Madinah. Itu dia. Maka dan dia sebagai ahli syurga, kan? Sebagai ahli syurga.
Bahkan juga orang yang merompak ni pun, kalau dia dihukum bunuh, kemudian disalib sekalipun, kalau sebelum dia dibunuh dia bertaubat kepada Allah, maka dah tentulah seluruh dosa yang dilakukan itu diampunkan Allah. Kan, sebab Nabi kata at-taibu minadz-dzam kamal la dzambalah. Kan, orang yang bertaubat daripada dosa seperti mana dia tidak berdosa. Kan, maka sebab itu walaupun dia dihukum dengan hukum dunia, hukum Islam di dunia, tetapi sekiranya dia bertaubat daripada dosa yang dia lakukan sebelum ini, maka dah tentulah dia mati dalam keadaan mati yang husnul khatimah. Walaupun dihukum dengan hukum Islam, kan, nampak dihukum dengan hukum Islam, dihukum tuan, tapi dengan sebab dia bertaubat, maka dah tentulah dia mati Islam. Mati Islam. Bahkan dikenakan hukum Islam tu hukum yang Allah redha. Kan, Allah redha hukum tersebut. Yang melaksana pun Allah redha, yang dilaksanakan hukum tu pun Allah redha sekiranya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, itu sebab bila kena hukum Islam ni tuan-tuan, kan, dunia pun makna kata di akhirat esok dia tidak lagi dikenakan hukum. Dia tidak dihukum lagi di akhirat sebab dikenakan hukum di dunia tuan-tuan dengan hukum Islam lah. Tapi kalau dikenakan hukum yang bukan Islam, tidak mengangkat hukum di akhirat. Hukum yang manusia buat tuan-tuan, kalau kena naya, kan, kena naya, kes naya tuan-tuan, kan, dia tidak mengangkat dosa dan dia tidak mengangkat hukum di akhirat. Tapi kalau kena hukum Islam di dunia, maka mengangkat hukum di akhirat. Itu kelebihan hukum Islam. Kan? Tapi kalau kita tak pakai hukum Islam, dunia pun kena, akhirat pun kena kalau dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya orang yang melakukan rompakan dan membunuh dalam rompakan, bila mana dia ditangkap, dibicarakan dan sabit kesalahan di mahkamah, maka dijatuhkan hukuman had, iaitu dibunuh kemudian disalib, sebagai satu bentuk penghinaan terhadap dia dan memberi pengajaran kepada orang ramai lah. Jadi walau bagaimanapun tadi, mereka hanya akan disalib selepas dimandi, dikafan dan disembahyangkan. Ini kerana walaupun mereka melakukan jenayah, namun ia tidak bermakna mereka terkeluar daripada Islam. Jenazah Muslim tetap wajib dimandi, dikafan, disembahyang dan dikebumikan. Itu dia punya hukuman ke atas kategori yang pertama, iaitu yang membunuh dan merompak. Yang kedua, mereka yang membunuh sahaja akan dihukum bunuh tanpa disalib. Walau bagaimanapun, keluarga mangsa tidak boleh memberi pengampunan kerana hukuman ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kes bunuh yang dilakukan selepas melakukan rompakan, di mana dalam kes ini ahli waris mangsa yang dibunuh tidak boleh memberi kemaafan kepada pembunuh. Dia tak sama macam orang yang melakukan pembunuhan yang bukan dalam rompakan. Maka ahli waris mangsa dibunuh boleh memberi kemaafan kepada pembunuh kalau sekiranya dia pembunuhan itu dilakukan bukan atas kes rompakan. Tapi kalau atas kes rompakan, ahli mangsa, mangsa ahli waris mangsa yang dibunuh tidak boleh memberi kemaafan kepada pembunuh. Sebab apa? Sebab hukuman hudud ini hak Allah. Kan, hukuman kisas itu hak ahli waris. Kan? Kisas ahli waris, hak ahli waris, hak manusialah. Tetapi yang ini hak Allah, makna Allah sahaja yang boleh memberi pengampunan. Manusia tidak boleh memberi pengampunan. Perbezaan antara pembunuhan dalam jenayah ini dengan jenayah bunuh dalam bab kisas ialah pembunuh di sini membunuh bertujuan untuk menakut-nakutkan dan mengganggu perjalanan
orang ramai dengan menggunakan kekuatan tanpa mengambil kira mangsa tertentu. Malah ia akan membunuh sesiapa sahaja yang melalui jalan tersebut. Oleh itu hukuman ini menjadi hak Allah, dan pengampunan oleh keluarga mangsa tidak akan dapat menggugurkan hukuman ini. Itu beza antara hukuman qisas dengan hukuman hudud. Hukuman qisas maknanya ahli waris boleh memberi kemaafan, tapi hudud tak. Ahli waris tidak boleh memberi kemaafan kepada kes hudud. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang merompak sahaja akan dihukum potong tangan dan kaki secara berselang, iaitu potong tangan kanan dan dipotong kaki kiri. Itu dikatakan sebagai potong tangan dan kaki secara berselang, tangan kanan dan kaki kiri. Maksudnya, tangan kanannya akan dipotong pada bahagian pergelangan tangan dan kaki kirinya pada pergelangan kaki. Kaki kiri pada pergelangan kaki. Itu maksud potong tangan dan kaki, bukan potong seluruh tangan, bukan potong semua kaki. Hanya potong di kawasan pergelangan, bahagian pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sekiranya jenayah ini diulang, tangan kiri dan kaki kanannya pula akan dipotong. Kalau dia rompak lagi, dah kena potong tangan dah, kaki kiri dah kena potong. Lepas tu merompak juga. Bila dia merompak pula akan dipotong kaki tangan kiri dan kaki kanan pula. Habis, tak ada tangan, kaki pun tak ada. Kalau sekiranya dia merompak lagi lah kan. Tapi biasa tak merompak lah sekali ya tuan-tuan. Bukan setakat merompak tu je, orang lain pun takkan merompak dah kan. Dia akan batal niat merompak kan, sebab ada orang yang dihukum, dan hukuman itu sebagai pencegahan kepada orang daripada merompak, tuan-tuan. Maknanya begitu. Walau bagaimanapun, jumlah harta yang dirompak mestilah mencecah kadar yang ditetapkan dalam kesalahan mencuri, iaitu suku dinar atau lebih. Maknanya dia ada nisab dia lah. Kadar harta yang dicuri itu bukanlah makna rompak setakat merompak selipar Jepun je kan. Rompak selipar Jepun kan, rampas selipar Jepun, tak kena kan. Ataupun umpamanya merompak duit dalam RM50 je, tuan-tuan, dia rompak RM50 tak kan, tak sampailah, tak kena. Dia kena nisab dia, makna dia ada nisab, satu kadar yang banyak, yang mengikut keadaan semasa lah. Dia tak sama, tuan-tuan. Kita nak sebut jumlah tu secara tepat tu kita tak boleh nak kata lah. Dia kena nilai berapa yang dianggap sebagai sesuatu yang banyak. Sebab kalau zaman dulu, tuan-tuan, nilai RM10 zaman dulu dengan nilai RM10 zaman kita dah tak ada apa dah kan. Mungkin 20-30 tahun RM10 zaman dulu besar. Mungkin masa tu, mungkin maknanya tengoklah dia punya jumlah dia. Tapi zaman kita hari ni dah kecil. Jadi dia kena nilai betul-betul lah. Itu sebab kalau dalam hadis sebut rubu'u dinar, 1/4 dinar. 1/4 dinar ni kena jumlah balik lah. Kalau nilai kita berapa, itu nak kena kaji balik lah. Saya tak boleh nak bagi dia punya angka yang tepat lah kan. Tapi maknanya suatu nilai yang banyak, yang kalau dicuri, dirompak, maknanya dia satu yang banyak kan. Maka barulah dikenakan hukum dipotong tangan kanan dan dipotong kaki kiri. Kalau setakat rompak RM50 tak sampai lagi. Mungkin RM500 banyak kot kan. Kita boleh kata RM500 mungkin lah, boleh kata banyak lah tu kan. Kalau setakat tu
Kalau setakat 50-60 ringgit tak perlu. Tapi walaupun tak dikenakan hudud, dikenakan takzir, tetap salah. Tetap salah bila merompak walaupun tak sampai tahap nisab dia tu, tak sampai nisab, tapi dia salah dosa, cuma tak dikenakan hudud, dikenakan takzir. Hukuman takzir. Baik. Sekiranya harta yang dirompak tidak mencecah jumlah tersebut, hakim boleh mengenakan hukuman takzir yang sesuai. Perbezaan antara jenayah yang dilakukan oleh perompak dengan pencuri ialah pencuri mengambil harta curi secara sembunyi. Sementara perompak melakukannya dengan menakut-nakutkan dan mengganggu perjalanan orang ramai menggunakan kekuatan. Itu perbezaan mencuri dan merompak lah. Mencuri ini dibuat dengan cara sembunyi, tidak menggunakan kekuatan, kekerasan. Tetapi dalam merompakkan biasa dia menggunakan kekuatan terang-terang. Itu beza dia. Dan yang keempat, kategori yang keempat, mereka yang hanya menakut-nakutkan tanpa merompak dan membunuh akan dihukum mengikut hukuman takzir seperti buang negeri, penjara atau sebagainya. Hukuman ini bergantung kepada pemerintah dan tiada tempoh tertentu yang ditetapkan bagi hukuman penjara. Malah pemerintah boleh memberi pengampunan jika perlu. Maknanya yang keempat, hanya setakat menakut-nakutkan, membunuh pun tidak, rompak pun tak dapat, dikenakan hukuman buang negeri selama setahun. Baik. Dalil kepada hukuman yang kita sebutkan 4 jenis hukum ni berdasarkan ayat Quran, kalamullah, firman Allah Taala, iaitu innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Hanya sahaja balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampak, atau disalib kalau mereka membunuh dan merompak, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara berselang kalau mereka merompak sahaja, atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar. Ini surah Al-Ma'idah ayat 33. Sebagaimana hukuman kepada perompak ada 4 jenis hukuman ini, jelas. Allah Ta'ala sendiri yang memberikan apakah hukuman yang dikenakan kepada perompak. Hukuman bunuh saja melibatkan kategori kedua, iaitu apabila jenayah yang dilakukan hanya membabitkan pembunuhan tanpa merompak. Hukuman bunuh dengan salib pula melibatkan kategori pertama, iaitu apabila jenayah yang dilakukan membabitkan jenayah membunuh dan merompak. Hukuman potong tangan dan kaki melibatkan kategori yang ketiga, iaitu bagi jenayah merompak tetapi tidak mengancam nyawa. Akhirnya hukuman buang negeri melibatkan kategori keempat, iaitu apabila jenayah hanya melibatkan perbuatan menakut-nakutkan tanpa membabitkan nyawa dan juga harta benda. Jelas 4 jenis hukuman kepada perompak mengikut keadaan bagaimana rompakan itu dilakukan. Kesemua hukuman yang dinyatakan tadi hanya boleh digugurkan dalam satu keadaan sahaja, iaitu apabila pesalah bertaubat sebelum berjaya ditangkap oleh pemerintah, sama ada dengan cara melarikan diri atau bersembunyi, atau kerana gagal dikesan oleh pemerintah,
sekiranya penjenayah bertaubat sebelum dibawa ke muka pengadilan, semua hukumannya khusus untuk jenayah rompakan itu bunuh, salib, potong tangan dan kaki akan digugurkan. Ini berdasarkan firman Allah, illal ladzina tabu min qabl an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, yakni mereka terlepas daripada hukuman itu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Jadi kalau sekiranya dia sempat bertaubat dalam keadaan dia tak ditangkaplah, maka ialah taubat itu menghapuskan dosa yang dilakukan. Tak kiralah kan dia membunuh ke, dia merompak ke, dia apa. Cuma dia kena pulangkan semula lah. Kalaupun dia bertaubat, dia kena pulangkan semula harta yang dia rompak. Baru boleh kata dia bertaubat, sebab itu bukan hak dia. Kan? Dia kena pulangkan balik kepada kepada pemilik, kepada harta yang dirompak lah, tuan punya. Sama macam mencuri kan. Mencuri pun dia kena pulangkan semula. Harta yang dicuri itu dipulangkan semula kepada pemilik dia. Sebab dia bukan hak dia. Kalaupun dia bertaubat kepada Allah. Okey, status beliau ketika itu selepas bertaubat hanyalah sebagai seorang pembunuh atau perampas. Oleh itu dia dihukum berdasarkan kesalahan membunuh, merompak. Semua ini dilakukan berdasarkan kaedah dan hukum hakam yang telah bersedia maklum. Taubat tidak akan menggugurkan sebarang jenayah yang dilakukan ketika melakukan jenayah rompakan. Macam mana pun tuan-tuan, kalau sekiranya ditahan, ditangkap, kena juga kan? Kalau sekiranya ditangkap. Tapi kalau dia tak ditangkap, dia bertaubat, okey, maka dengan taubat itu dapat dosanya itu akan diampun Allah Ta'ala. Macam kita tahulah, dalam satu hadis yang Nabi sebut apa, ada seorang yang membunuh 99 orang tu kan. Kemudian dia nak bertaubat tapi dia tak tahu. Dia cari orang, tanya orang macam mana dia nak bertaubat kan. Dia tanya seorang abid. Abid tu kata, dia kata mana ada peluang untuk kamu bertaubat lah. Dengan orang tu pun dia bunuh sekali kan, genap 100 orang. Kemudian dia berjalan lagi, cari lagi, jumpa seorang alim kan. Orang alim tu kata, bagi tahu pada dia, dia tanya boleh tak dia bertaubat, dia dah bunuh 100 orang dah. Maka kata orang alim tu boleh kan, boleh. Cumanya dia nasihatkan orang tersebut pergi ke kawasan yang jauh daripada tempat yang ditinggal lah, untuk dia bertaubat. Kemudian akhirnya dia meninggal dunia dalam perjalanan, dan malaikat rahmat dan azab nak ambil roh dia, berebut nak ambil roh dia. Kemudian rupanya disesaikan dengan cara tengok tempat mana yang dia tuju tu lebih dekat ke, ataupun tempat yang tinggal tu lebih dekat. Kalau sekiranya tempat dituju tu lebih dekat, maka malaikat rahmat akan ambil dia. Kalau sekiranya tempat yang dekat itu, yang tempat dia tinggal itu, maka malaikat azab akan ambil, ataupun ambil roh dia lah, akan diazab kan. Bila dia ukur-ukur kan, lebih sejengkalnya tempat yang dia nak pergi itu lebih dekat maka malaikat rahmat ambil dia kan. Walaupun dia melakukan pembunuhan sampai 100 orang, tetapi taubatnya Allah terima kan, macam mana pun. Ini hukum Islam. Hukum Islam ni maknanya apa dosa pun Allah ampunkan tuan-tuan. Kalau dia melibatkan maknanya dia bertaubat sungguh-sungguh lah. Oleh itu seseorang pembunuh yang telah bertaubat sebelum berjaya ditangkap oleh pemerintah masih tertakluk kepada hukuman qisas. Hukuman makna hukuman bunuh balas lah, kecuali jika dia diampuni keluarga mangsa dengan tuntutan membayar diat atau tanpa sebarang tuntutan. Sementara perompak pula perlu membayar ganti rugi barang yang dirompak selain hukuman ta'zir yang dikenakan oleh pemerintah. Maknanya kalau dia dah taubat, dia kena pulangkan balik harta yang dirompak lah.
Itu hukuman yang berkait dengan rompakan lah. Jadi ada 4 jenis hukuman yang dikenakan kepada perompak lah, berdasarkan kepada surah Al-Ma'idah ayat 33. Setakat itu dulu untuk kali ini. Kita ada solat hajat lah. Itu sama. Ya, Ustaz dia baca ni. InsyaAllah kita akan mengadakan solat hajat untuk satunya untuk projek NC3 CPP. Ini load out akan beroperasi dan mohon keselamatan dan kemudahan. Yang kedua untuk staf Nur Hasimah Haji Hashim, iaitu adik beliau Hisham Haji Hashim yang mengidap komplikasi kronik buah pinggang, akan menjalani pembedahan pada hari ini di Darul Ihsan Medical Center. Jadi solat hajatnya untuk memohon yang pertama keselamatan dan kemudahan kepada projek yang nak dijalankan, dan yang keduanya untuk adik kepada kaki tangan Nur Hashimah Haji Hashim, iaitu saudara Hisham Haji Hashim, supaya pembedahan yang akan dijalankan itu dengan dapat dipermudahkan dan cepat sembuh, insya-Allah lah. Mudah-mudahan kita doakanlah semoga Allah memudahkan segala urusan yang dihajatkan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan di belakang juga ada permohonan untuk kutipan derma, ada pembentangan sejadah di belakang, tuan-tuan boleh dapat apa itu disumbangkan derma. Yang keduanya satu lagi program wakaf buku Iqra untuk penduduk di Fatani, tuan, ini untuk dihantar kepada Fatani, wakaf buku ni Iqra. Dan yang akhirnya ialah CD MP3 ceramah daripada 30 apa ni, satu ada 30 ceramah daripada berbagai-bagai penceramah untuk kita dengar. Ada 2 siri lah, 2 siri ni tuan-tuan. Ini tazkirah Ramadan yang lalu, yang telah pun dirakamkan. Siri pertama dan siri kedua ni tuan-tuan boleh dapatkan supaya kita dapat tambahkan ilmu, dan juga ini sebagai satu dana untuk sahabat kita untuk dia selalu buat rakaman ustaz. Jadi dia juga perlu untuk untuk dana juga tuan-tuan. Jadi dia tuan-tuan boleh tolonglah insya-Allah untuk beli ni dan dapat sumbangan juga, menyumbang sambil menyumbang tak banyak pun, RM10 ya tuan-tuan. Kan, RM10 satu ni, rokok sekotak RM13.5. Mahal rokok lagi tuan-tuan. Jadi ini murah ya. Kita dapat tambah ilmu sebab memandu kereta tu pasang tuan-tuan. Daripada kita dengar radio bukan-bukan tu, lagu-lagu kan, dengar ceramah, dan insya-Allah ada keberkatannya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.